30 minit dalam Darah Muda bersama saya Faiz Arif dan Irfan Faruqi. Ya, saya. Dan seperti biasa, setiap hari kita akan menyuarakan pendapat-pendapat anak muda ini kan seiring dengan kita berslogan Irfan, Darah Muda, ini suara orang muda. Dan baru-baru ini kita nak menyentuh sikit mengenai satu ucapan yang trendy kata orang bila satu wakil rakyat ataupun ahli parlimen ini menyuarakan pendapat namun suaranya seolah-olah tidak didengari, malah tidak dilayan. Dan kedengaran mungkin itu agak biasa untuk kita kupaskan, tapi Darah Muda hari ini akan berbicara mengenai isu ini. Yang mana kalau kita lihat ini, kita bukan untuk menyokong sesiapa, kita bukan nak mengangkat sesiapa, tapi inilah isu dia, isu orang muda. Dan apa yang hala tuju Darah Muda hari ini semuanya akan terjawab dalam 30 minit ini. Dan bagi anda yang ingin mengikuti pembicaraan kami, boleh terus menghubungi di talian 03-2059-4612 ataupun 03-2059-4613 untuk bersama-sama dengan tetamu kami hari ini di studio, iaitu saya perkenalkan dengan izin Yang di-Pertua dan saudara Muhammad Naim Al-Amin Saharudin yang merupakan Exco Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC Kebangsaan dan juga Bendahari MAYC Negeri Perak. Selamat datang ke Darah Muda. Terima kasih kerana sudi menjemput. Jadi sebab tadi bila kita cuba tanya tentang posisi, saya tak pasti sama itu posisi rasmi MAYC ataupun Naim punya position, itu berkenaan dengan tindakan ataupun yang reaksi oleh MP-MP yang lebih senior kepada Yang Berhormat daripada MP Muar kepada sidang yang baru-baru ni. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana sudi menjemput. Bagi saya itu adalah satu, ialah apabila Sheikh Saddiq Menteri bekas sebenarnya yang berhormat Menteri sebenarnya, dia ada beberapa faktor. Kalau kita tengok tubuh badan dia itu sendiri seolah-olah memang senior ataupun MP-MP daripada Perikatan Nasional ni, mereka menanti sebenarnya suara daripada Yang Berhormat Syed Saddiq. Memang mereka aim pada target dia lah, tetapi bukanlah melihat daripada sudut mesej itu bahawa anak muda ataupun belia yang berada dalam majlis parlimen tu perlu diperkotak-katikkan. Cuma di tubuh badan Sheikh Saddiq itu sendiri. Okey, mungkin situasi itu lebih menjerumus kepada kita nak angkat hari ini, iaitu sejauh mana sebenarnya suara anak muda itu didengari. Kalau kita tengok di media sosial kan, ramai yang menyatakan pendapat apa yang dekat parlimen tu itulah situasi sebenar. Orang muda asyik ditindas oleh orang tua. Orang tua. Maaf bukan orang tua, tapi golongan veteran sesuai. Kalau nak ikut di parlimen itu sendiri, kebanyakan keseluruhan ahli MP yang ada sekarang ni, mereka pernah menjadi kerajaan, mereka juga pernah menjadi pembangkang. Dan strukturnya berbeza apabila sebelah, di dua belah pun ada sebenarnya anak muda berada di posisi masing-masing. Tetapi mereka tidaklah di attack ataupun diserang sedemikian, melainkan memang datangnya daripada Sheikh Saddiq itu sendiri. So bagi saya sebagai orang baru dalam jemaah ahli parlimen itu, mereka seharusnya lebih faham bagaimana caranya tata susila apabila berada di dalam parlimen dan juga etika itu sendiri. Saya cuba nak pastikan bahawa kita jelas bahawa kita menghormati semua ahli-ahli yang berhormat. Saya yakin bahawa mereka ni dihormati oleh rakyat kerana itu mereka diundi kan. Tapi tinggal lagi sebab komen belia. Tengok nampak mana hidup rupa ahli berhormat pun melalak. Macam mana tu? Kita tak boleh biarkan bagi dia kebiasaan kan. Kalau kita tengok menteri bekas kita punya menteri YB Sheikh Saddiq ni, dia pada ketika dia menjadi menteri sebenarnya, itu memberi satu mesej yang begitu jelas bahawa anak muda sebenarnya telah diangkat dan membawa agenda anak muda khususnya. Saya berada dalam majlis belia. Kita melihat bahawa ini adalah satu perkara yang positif, yang mungkin orang belia, anak muda memahami jiwa apa yang anak muda mahukan. Contohnya dia membawa mengangkat e-sport. Itu satu perkara yang baik. Tetapi apabila daripada sudut pandang lain di mana dia tidak mengiktiraf persatuan-persatuan belia. Sebenarnya yang memang akar umbinya, tubuhnya Kementerian Belia itu sebenarnya datangnya daripada suara belia. Tetapi dia tidak
menyokong ataupun menyahut seruan suara persatuan-persatuan belia. Kalau kita tengok dari lensa sedikit luas, iaitu bukan sahaja soal YB Muar tapi MP muda. So kau nampak 3 hari bersidang ni, nampak yang cakap ni semua senior. Mana pergi kita punya MP muda ni? Apa komen MYC kepada YB muda kita? Adakah tak cukup agresif ataupun ikut telunjuk pimpinan parti masing-masing? Dan sekali suara belia sepatutnya mereka wakil tak tersuara. Dia mungkin itu salah satu sebabnya nak jadi ahli parlimen ini bukan nak, selain daripada dipilih oleh rakyat, tetapi untuk menjadi calon itu adalah dipilih oleh pemimpin parti. Bermakna mereka ada kepimpinan yang ada dalam parti yang mereka harus dengar, harus juga mengikut. Sebab itu kebanyakannya MP-MP yang baru ini dia akan duduk dan juga mendengar arahan daripada MP-MP yang lama, mungkin yang senior, daripada segi untuk berbahas, daripada segi untuk mereka melahirkan usul. Sebab itu mungkin daripada situ ada kekangan. Dan juga MP-MP yang ada ni, majoriti anak muda tu terlalu sedikit. Saya ingat less than 15% atau 20%, less than that. Sebab itu kita pada akan datang as a political party, mereka perlu melihat bahawa calon muda itu perlu diperkasakan, perlu diperbesarkan, diperluaskan supaya suara tu kita nampak. Betul. Okey, baik. Kita perlu memperkasakan, perlu banyak penyertaan. Okey, faham. Okay, sekarang ini orang muda bukan tak nak, semua nak pergi. Lepas tu sebaliknya dimomokkan dengan kalau cepat naik, cepat jatuh. Apa kata awak slow down dulu, kumpul pengalaman, bila tiba masa waktunya, itulah awak bertunjuk tadi awak sebenar. Tapi bila yang sesuai. Itu selalunya sebenarnya ungkapan daripada senior-senior lah, otak-otak yang memang sebenarnya mereka mungkin pemikiran mereka tu tak cukup bersedia kan, tak cukup, maknanya sebagai orang muda tak cukup pengalaman, dan mereka yang pengalaman ini haruslah diletakkan di situ. Tetapi sekarang ini adalah new norm, utamanya dalam lepas COVID-19, new norm, so new teknologi. Sebab itu banyak MP-MP yang agak ketinggalan daripada segi teknologi dan sebagainya. Ini antara sebenarnya faktor utama sebenarnya perlu ada perubahan besar dalam landscape politik. Menarik sebab soal itu, sebab saya yakin betul mana ramai otak-otak ni. Tapi saya sekali lagi nak jelaskan bahawa otak-otak ni maknanya ramai, ada sebahagian yang tak mendengar suara belia, tapi sebahagian lain itu memang betul-betul menghormati. Contoh kalau saya sebut Datuk Isyamuddin kan, dia ada tim bilianya. Datuk Seri Najib pun ada tim belia yang mengangkat dia sebagai seorang majlis, sebagai MP. Tapi ada juga yang memang menafikan langsung peranan belia tu. Tapi tinggal lagi dia sebut tentang calon muda itu harus diperkasakan. Awal tadi seolah-olah kita ada dalam 15% untuk PRU15 ni. Kita punya outlook dia, insya-Allah kalau dia adakan dengan 8 juta pengundi baru, bagaimana dengan pemilihan calon? Adakah masih perlu kekalkan? Sebab tadi sebut soal otak-otak ni semua bagilah ruang dulu, bagi dia pengalaman dulu. Perlu dinaikkan secara mendadak ataupun bagilah masa dulu, kompon peluang dulu kan macam mana? Dia sama juga apa yang berlaku transisi belia daripada umur 40 hingga ke 30. Sebab itu persatuan-persatuan belia diasak sebenarnya untuk enforce budak-budak yang bawah umur 30 untuk memimpin kepimpinan belia. Sebab itu sama juga dalam politik. Dalam politik kalau as a parti yang nak dominan untuk menjadi kerajaan, dia seharusnya melihat benda ni adalah satu carry yang agak besar. Maknanya pengundi-pengundi muda yang akan mengundi bawah 18 tahun akan datang ni, dan juga pengundi yang sedia ada, yang memang anak muda yang akan memberikan kesan yang begitu besar dalam voting mereka. Sebab itu bagi saya, tak kira kerajaan ataupun bangkang, hari ini mereka dah melihat kandidat-kandidat yang sesuai untuk dijadi calon. Contohnya PRK. Baru-baru ni di Tasik Chini, Barisan Nasional meletakkan seorang belia dan akhirnya menang besar. Disebabkan calon itu sendiri. Bila kita bercakap pasal anak muda, perkara ini bergerak seiring dengan isu suara anak muda. Bila baru-baru ini juga di Twitter ada satu suara ataupun gelombang
parti anak muda. Yeah. Jadi ada hashtag tau. Yeah. Maka pula apa? Masa kami. Ataupun masa kita. Jadi boleh ke macam ni kita nak komen kita parti anak muda itu adalah satu idea yang boleh dikatakan bernas, tapi kita kena memikirkan dari sudut pandang yang berbeza. Contoh kalau kita lihat di Thailand, ada satu parti ini iaitu Future Forward Party, yang mana parti yang dikendalikan oleh orang muda yang hampir nak menewaskan kerajaan junta di Thailand. Tapi kalau kita melihat pada konsep itu, anak muda itu boleh memimpin dan isu-isu yang dibangkitkan oleh anak muda sudah pasti lebih bersifat segar. Kan? Jadi apa komen anda mengenai masa kami masa kita untuk merebutkan parti anak muda ni? Ada setengah itulah daripada orang yang tidak ada platform sebenarnya. Nak duduk dalam opposition tak ada platform, yang duduk dalam government tak ada platform, dan antara orang-orang yang mungkin pada masa tu dia tidak mahu untuk mengundi. So dia melihat bahawa mungkin ada satu parti yang boleh membawa satu perubahan yang lain. Itu yang anak muda hari ni dia trending, parti anak Malaysia, parti anak muda dan sebagainya. Ini yang dia orang cuba orang kata untuk diadakan. Cuma bagi saya, macam mana mereka nak sustain apabila nama parti anak muda, bagaimana mereka nak sustain untuk ke peringkat yang lebih atas, sebab anak muda tu dia ada had umurnya sebagainya. Baru jadi presiden parti, tiba-tiba umur dah habis. Sebab itu perlu melihat daripada konsep pentadbiran itu sendiri. Kita perlukan seniority. Seniority ini bermaksud dia ada network yang begitu besar. Bukan sahaja dalam landscape di Malaysia, tetapi di luar negara. Sebab itu apabila fungsi kadang-kadang ada kementerian yang meletakkan salahnya menteri di situ, mereka tidak dapat engagement yang begitu besar. Sebab itu peranan seseorang menteri itu juga begitu penting. Cakap pasal engagement. Saya sebenarnya tertarik dengan satu soalan yang saya nak kemuka, iaitu anak muda hari ini boleh dapat ruang dengan menggunakan patronage ataupun kabel daripada orang-orang senior. Kalau tak ada kabel tu, awak takkan boleh menyuarakan suara tu. So boleh komen ke? Okey, so komen tahu kabel tu penting tu, soalan penting tu, soal kabel kan. Tapi apa pun darah muda berehat seketika, kalau tahu pasal kabel tu, setia bersama kami. Masih lagi bicarakan tentang ahli parlimen muda adakah diterus dipersedakan. Semuanya di darah muda. Kembali ke Darah Muda, hari ini kami cuba untuk meyakinkan seluruh rakyat Malaysia untuk memberikan 50% kerusi kepada anak muda dalam pilihan raya akan datang. Tapi kembali kepada Faiz, silakan. Tadi kita bercakap pasal kabel kan. Encik Naim, kita cakap pasal anak muda akan dapat melontarkan suara mereka jika ada kabel. Macam mana tu? Dia bukan soal kabel, tapi soal sebenarnya perlu berlaku transisi. So sebagai orang yang lebih senior ataupun orang yang dah lama untuk memimpin sesuatu kawasan ataupun sesuatu parlimen, mereka seharusnya ada mereka punya protege, pelapis mereka sebenarnya. So pelapis-pelapis inilah perlu mengambil mengambil inisiatif, mengambil peluang untuk mereka juga berada di tempat yang sepatutnya. Sebab itu dia bukan soal kabel, tetapi soal relationship. Soal bagaimana kita untuk membina trust kepada succession plan tu ya. Kita ada satu pemanggil bersama kita, Dr. Muzaffar Shah di talian. Assalamualaikum Doktor. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Doktor, ada pandangan soal apa yang kita bincangkan hari ini, soal parlimen ahli boleh parlimen. Boleh dengar ke? Ya, boleh dengar. Jelas ya? Ya, betul. Okey, selamat petang ya pada semua yang ada kat situ ya, tetamu juga ya. Tajuk malam ni baguslah, ahli parlimen muda di Persenda. Okey, so saya banggalah sebab ramai orang muda ni minat ceburi politik. Saya banggalah in one aspect. Baguslah sebab saya pun dah muak dah tengok muka-muka lama ni sejak 20-30 tahun nasib orang yang sama je. So, kita cari muka barulah. Okey. Ya, soalannya Doktor. Okey, saya cuma risau sebab diorang ni muda. Okey, they might be smart. Tapi saya takut sebab experience tu kurang. Saya risau takut diorang ni macam dipergunakan lah oleh yang tua-tua tu tanpa mereka sedari. Okey, sebab
Diorang pun nak survive juga. Okey. Dalam apa-apa bidang pun, bukan politik pun. Dalam apa-apa bidang pun. Okey. Banyak orang terpaksa bergantung pada yang senior-senior ni. Ya. Okey, saya risau jugalah takut yang muda-muda ni sebab ada yang selalu rapat dengan yang tua-tua tu, dia pun terikut-ikut dengan cara yang tua tu. Akhirnya dia pun akan jadi macam orang tua tu juga. Ya. So nak tanya pandangan you lah. Okey, patut tak ada orang ni terlalu rapat dengan orang-orang yang politik yang tua-tua. Terlalu rapat. Terima kasih Dr. Syah, Dr. Muzaffar atas pandangan itu. Itu soalan dia tadi. Boleh rapat ke? Tadi soal succession plan, baru sebut tentang succession plan tadi kan? Ya. Sebagai seorang pemimpin ataupun anak muda, mereka seharusnya menilai daripada sudut yang mana baik, yang mana tak baik lah. Sebab tak semua pemimpin senior ini dia mempunyai karakter yang tak baik. Sebenarnya dalam parlimen itu sendiri ada beberapa sebenarnya ahli parlimen yang demikian rupa, tetapi ada yang senior yang masih lagi fokus terhadap dasar, terhadap ekonomi. Mereka ni seharusnya diberikan contoh sebenarnya oleh kita anak muda. Sebab anak muda seharusnya memikirkan hala tuju dia. Dia nak macam mana? Dia nak ambil ilmu-ilmu yang baik ataupun tidak, terpulang kepada anak muda sendiri. Okey, Naim. Okey, sekarang ini kita buka lagi satu perspektif yang berbeza. Kita tidak lagi berbincangkan mengenai orang muda. Apa kata kita memandang pula dari sudut pandangan golongan-golongan yang dewasa, veteran. Okey, sebenarnya bukanlah saya nak katakan perkara itu adalah jenis herdikan, cuma pendapat. Benda itu adalah perkara biasa. Jadi anak muda ini tak sepatutnya mudah melatah. Okey. Kita patut ambil benda itu sebagai proses pembelajaran. So kalau kita melihat dengan perkara sedemikian, adakah ia nampak macam dibuli adalah satu perkara yang normal ataupun kita memerlukan satu kaedah yang baru? Dah tak perlu dah kaedah konservatif macam mencaci, memaki, membuli sedemikian. Kalau tanyakan kepada saya mahukan ahli parlimen itu dia ada penggal dia sendiri. Contohnya mungkin 2 penggal dia kena bertukar sebagai ahli parlimen. Sebab kita tidak mahu apabila dia tidak ada tempoh itu, dia sesiapa saja yang ada kuasa, terutamanya dalam political party, dia dalam parti dia ada kuasa, selagi itu dia akan kekal. Selagi mana Presiden parti, dah tentu Presiden parti akan mencalonkan diri sendiri. Mana mungkin dia mencalonkan orang lain. Sebab itu dia mungkin akan kekal. Tetapi apabila kita mungkin dalam parlimen mereka boleh bincangkan soal beberapa penggal untuk tempoh. Itu adalah cukup baik untuk anak muda, untuk slot in ataupun muka baru yang akan duduk di dalam parlimen. Kalau saya boleh masuk ke dalam kepala MP-MP yang dah senior ni kan, nak buat penggal, saya pun nak buat penggal kan, sebab kalau buat penggal itu kami inilah berjasa. Patutnya kami ni lebih banyak ruang. Apa respon Naim kalau MP-MP yang demikian beri respon sebegitu? Ya, sebab bagi saya semua parti ataupun semua political party mereka ni melaungkan semangat mahukan suara anak muda. Mereka itu normal dalam politik. So mereka kena berani tunjukkan kebenaran daripada apa yang mereka ungkapkan, supaya sebenarnya kalau mereka betul-betul mahukan anak muda berada di dalam landscape politik, mahukan anak muda punya sokongan, mahukan anak muda punya idea, mereka seharusnya memberikan peluang. Kalau saya cadangkan untuk kehadapan ini ada mesyuarat agung tahunan kan. So pimpinan parti tu bagilah yang veteran. Tapi yang bertanding MP ni bagi semua yang muda. Apa komen? Sebab itu banyak cadangan di akar umbi sebenarnya. Mahu perbezaan pimpinan parti di peringkat bahagian, di peringkat negeri haruslah dijaga oleh pimpinan parti. Tetapi daripada segi soal rakyat, soal kawasan, itu haruslah dijaga oleh orang lain. Apabila dijaga oleh orang yang sama, mungkin kalau kita tidak cukup pengalaman, kita akan menggunakan parti dan juga menggunakan kuasa kita sebagai kerajaan. Sebab itu kadang-kadang ada bantuan-bantuan yang disalurkan. Ni parti apa? Itu akan berlaku. Sebab itu kalau cadangan yang untuk separatkan dua entiti, parti dan juga kerajaan, itu adalah cukup baik sebenarnya. Tinggal lagi, sebab tadi semua seolah kita menyokong yang YB muda kan. Tinggal lagi saya berpendapat bila tengok balik video YB Muar tu, mungkin dan juga YB lah yang tak bangun dan mencelah pun tidak bahas lagi lah kan. Adakah YB muda ini dia
dia rasa ditindih dan adakah mereka memang betul-betul tindih ataupun mereka sendiri ni memang tak ada karisma sebagaimana MP veteran kita ni. Ya. Sebab tu kadang-kadang ialah bilangan minoriti tu kecil dalam parlimen anak muda. Tetapi ada sebenarnya anak-anak muda yang begitu lantang. Contohnya kita punya Timbalan Menteri Kewangan 2. Datuk Syahar, dia antara orang yang lantang juga memperkasakan anak muda. MP Muar sendiri, Sheikh Saddiq juga antara seorang yang lantang sebenarnya. Tetapi anak muda ni seharusnya, MP muda ni seharusnya dia lebih kuat daripada segi mental. Apa yang dia nak sampaikan itu perkara penting. Bukanlah apa yang dia nak dengar daripada sebelah pihak lain. Okey, saya faham kita kena ada aspirasi itu untuk meletakkan anak muda berada dalam satu arena kepimpinan politik. Okey, kita faham. Tapi apa resepi dan apa modul yang kita perlu bangunkan? Macam Ivan kata personality kita kena ada. So apa benda resepi yang sepatutnya ada? Ialah untuk kita ni membuktikan demand untuk orang muda itu sentiasa ada. Termasuklah kalau nak letakkan dalam jabatan kerajaan ataupun untuk memimpin sebuah negara. Sebab itu bagi saya seseorang anak muda ataupun belia itu sendiri dia seharusnya melalui beberapa proses. Contohnya sebelum dia terlibat dalam politik secara langsung, mungkin dia boleh terlibat dalam persatuan-persatuan belia untuk dia meningkatkan dia punya cara kepimpinan dia sebelum dia masuk ke kancah politik yang sebenar, itu landscape yang sebenar. Itu mungkin dia boleh daripada situ. Sebut soal ahli parlimen muda yang dipersenda ni, saya kira sebab kebiasaan dan Aim juga sebutkan tentang seni politik itu. Tapi tinggal lagi macam nak mengimbangi di antara retorik politik kan, nak memarketkan diri masing-masing dan juga YB punya amanah dan mandat untuk berkhidmat dan bahas betul-betul isu rakyat dalam parlimen. Ini akhirnya bagaimana nak imbangkan antara kedua itu? Kalau nak ikut kita sebagai anak muda kita ada platform sendiri. Contohnya Parlimen Belia Malaysia. Di peringkat negeri kita ada Dewan Belia. Contohnya saya di Perak kita ada Dewan Belia Perak. Sebenarnya kita berbahas di dalam tu. Berbahas bersama-sama dengan rakan-rakan kita berbahaskan soal isu, soal dasar apa yang kita nak diangkat. Sama juga di parlimen, mereka juga membahaskan isu-isu. Contohnya isu COVID-19. Sebenarnya usul-usul itu sebenarnya diluluskan. Tetapi itulah keunikan, keistimewaan dalam parlimen apabila dia ada beberapa elemen yang sebenarnya dia pick up rakyat untuk melihat persidangan itu. Baik, maknanya perlu ada pelatihan lebih awal dan juga pendedahan awal kan berkenaan dengan mengimbangi retorik politik dan kepentingan awam. Jadi saya kira itulah konklusi untuk malam ini. Maknanya YB yang muda ini teruskanlah berkhidmat, kami doakan yang terbaik. Tinggal lagi kena lebih agresif dan kuat. Dan insya-Allah kalau diadakan pilihan raya dalam masa akan datang ini, kita kena meramaikan lagi calon-calon muda untuk masa depan belia dan masa depan negara. Kepada anak muda di luar sana, create your own future. Usah dibayangi orang tua ini semua jangan sungguh salah. Inilah masa kita, peluang kita untuk hargainya sebaik mungkin. Sekian daripada saya Faiz Arif. Saya Ivan Faruqi dan teruskan bersama dengan kami untuk bicarakan banyak lagi isu lain, antaranya isu rukun negara sehinggalah 16 September nanti. Saya daripada kami di Darah Muda. Assalamualaikum.